Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang memberikan manfaat. Kami mohon kepadamu rezeki yang baik, dan kami mohon kepadamu amalan yang diterima. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan Imam yang bertugas, Tuan Muazzin, pengerusi bersama dengan jawatan-jawatan kuasanya, para asatizah, tuan-tuan guru, anak-anak karya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah memimpin dan membimbing kita pada malam ini untuk bersama-sama di dalam rumahnya untuk mendengar qala Allah wa qala Rasul, apa dia pesan Allah dan apa dia saranan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini adalah sebagai tanda rahmat, sebagai tanda hidayah dan taufik kepada kita. Kadang-kadang tuan-tuan, ada kalanya kita kelesuan jiwa, dan kadang-kadang ada kalanya kita kuat jiwa. Soalnya pasal apa jadi kadang-kadang jiwa kita lemah dan kadang-kadang jiwa kita kuat? Nabi sallallahu alaihi wasallam ada habaq pasal. Antara pasalnya ialah berkaitan dengan peristiwa subuh. Di dalam hadis riwayat daripada Bukhari, Nabi menyatakan ya'kidus syaitanu ala qafiyati ra'si ahadukum iza huwa nama salasa uqad. Pada waktu malam saat kita lena, kata Nabi, mai syaitan, dia pi ikat pada qafiyati ra'si, maksudnya ikat dengan 3 ikatan pada hujung kepala. Masa bila beroperasi syaitan? Masa waktu malam saat hamba Allah nak lena. Berapa ikatan yang Nabi sebut? Kata Nabi, salasa uqad, dengan 3 ikatan. Lalu kata Nabi, yadribu ala kulli uqdah, pada setiap ikatan yang syaitan ikat itu, syaitan akan bisik dan syaitan akan sebut. Kata dia, alaika lailatun tawil farqud. Malam hang ni panjang lagi, tidur tariklah selimut tu, lajak sikit lagi. Setiap ikatan, syaitan bersusah payah bisik dekat telinga satu hamba yang lena, ni malam ni panjang lagi, tidur lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, fa inistayqadha fadzakarallahu ta'ala in halat uqdah. Kalaulah dia terjaga, kemudian dia sebut nama Allah Ta'ala, maka terbukalah satu ikatan. Macam yang tuan-tuan duk buat bila terjaga, tuan-tuan ucap sekurang-kurangnya Alhamdulillah. Panjang lagi doa sebagaimana tuan-tuan baca ketika mana bangkit daripada tidur, alhamdulillahillazi ahyana, sampai habis. Apa kesan dia? Terbuka ikatan yang syaitan duk ikat tadi.
Jadi ada berapa lagi baki? Ada 2 lagi. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in tawaddaa in halat uqdah. Dia kuatkan semangat, kemudian dia pergi ambil pula wudu. Bila ambil wudu, kata Nabi, terbuka lagi satu ikatan. Subhanallah. Tuan-tuan, cara nak pergi ambil wudu ni bukan cerita mudah. Kita nak pergi buang air, terjaga, mudah. Kita balik, kemudian kita lena semula. Tapi cerita nak tunggu saat, pergi ambil wuduk pula, dia bukan cerita yang mudah. Sebab itu antara kelebihannya, kata Nabi, terbuka lagi satu ikatan. Lalu kata Nabi, fa in shalla in halat uqdah kullaha. Dia pula lepas wuduk, dia bangkit, dia menunaikan solat, maka terbukalah semua ikatan tersebut. Allahu Akbar. Bermakna tuan-tuan, melalui 3 peringkat kekuatan untuk kita tempuh. Celek-celek mata, bukan mudah nak ucap Alhamdulillah. Dah tu ambil wuduk pula, dah tu pergi solat pula. Tengok Nabi kata apa? Kata Nabi, fa asbaha nashitan tayyibun nafs. Dia mampu menempuh 3 halangan tadi, maka dia akan mulakan pagi dia dengan nashitan, dengan kecergasan. Tayyibun nafs, dengan jiwa yang elok dan jiwa yang semangat. Ni, kita rasa masing-masing ni. Tapi tuan-tuan, kalau dia gagal, kata Nabi, wa illa asbaha khabasan nafsi kaslan. Dia memulakan pada waktu pagi itu dengan kelesuan jiwa, dengan perasaan yang malas. Hadis ni riwayat daripada Bukhari. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan pada setiap hari kita memulakan, kita dapat merungkai 3 jerat daripada syaitan yang bertungkus lumus mereka pada setiap malam. Dan mudah-mudahan pada pagi-pagi hari kita memulakan dengan jiwa yang semangat dan hati yang bersih, kerana permulaan hati itu bermula daripada waktu subuh. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ni kita sambung hadis kita. Kita telah sampai kepada hadis yang ke-81. Tajuk yang penulis tulis pada hadis ni, mukmin yang kuat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairin Saya berhenti di situ pasal hadis ni kalau nak kaitkan dengan tajuk hak penulis bubuh sampai situ. Kata Nabi, seorang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mukmin ad-dhaif, yakni mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairin, pada setiap masing-masing itu khair, ada kebaikan. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni riwayat daripada Muslim. Baik, tuan-tuan tengok apa komentar daripada penulis. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, kuat ialah banyak tenaganya, tidak lemah, bertenaga, berdaya tegap, tidak mudah roboh, tahan, tidak mudah kalah, tumpas dan tewas, tidak mudah berubah hati, pendirian dan sebagainya, keras,
berat, giat, hebat, erat, lantang, kencang, deras dan lain-lain. Mampu atau sanggup membuat sesuatu. Suka makan, minum dan lain-lain, banyak-banyak mempunyai kelebihan atau kecekapan dalam suatu pengetahuan. Baik. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang kita dapat petunjuk daripada hadis ni? Pertama, kalau kita perhati hadis ni, Allah Ta'ala mempunyai satu sifat antara banyak sifat, namanya ialah sifat mahabbah. Apa itu sifat mahabbah? Allah Ta'ala mencintai. Di dalam Al-Quran, kalau kita teliti dan kalau kita perhati, banyak ayat-ayat yang menunjukkan Allah cinta kepada satu-satu golongan. Tuan-tuan tengok, antara lain Allah sebut, Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala cinta kepada orang-orang yang baik, muhsinin. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala sebut, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sayang dan Allah cinta kepada golongan yang kembali kepadanya. Siapa dia ni? Yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka sifat Allah Ta'ala salah satunya ialah Allah Ta'ala mencintai hamba-hambanya. Dan dalam masa yang sama, hamba-hambanya juga mencintai Allah Azza wa Jalla. Dalam konteks hadis ni, kalau tuan-tuan perhati dan tuan-tuan tengok, adakah di sini ada double standard antara satu mukmin yang lemah dengan satu mukmin yang kuat? Tak. Allah Ta'ala, kata Nabi, mencintai satu hamba mukmin yang lebih kuat berbanding dengan seorang hamba mukmin yang lemah. Hamba mukmin yang lemah Allah sayang, tetapi sayang mau lebih kepada hamba mukmin yang kuat. Pasal apa Allah Ta'ala sayang kepada satu golongan dengan satu golongan, sedangkan dua-dua mukmin? Ada alasan, ataupun disebut ada illah dalam bahasa Arab. Illah dia apa? Illah dia ialah antara al-qawi dan juga al-da'if. Antara kuat, mampu, berdaya berbanding dengan lemah. Alasan ataupun illah itulah yang membuatkan Allah Ta'ala sayang kepada satu-satu kaum mukmin berbanding dengan kaum mukmin yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan tengok antara contoh, kalau kita selak sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut sahaja di kalangan mukmin ketika mana nak pi perang, ada di kalangan remaja yang duduk di hadapan merayu kepada Nabi untuk ikut serta perang, walaupun Nabi tak benarkan. Tuan-tuan boleh lihat antara contoh yang lain ialah Umair bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Umair ni tuan-tuan, punya dia tak berapa nak larat, sehingga pedang dia pun abang dia duk bawa. Siapa abang dia? Abang dia ialah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tapi adik dia Umar ni nak pi juga. Dia merayukan Nabi. Nabi izinkan. Dan dia ikuti perang. Masa tu umur dia lebih-lebih kurang 13, 14 ataupun 15 tahun. Menyertai perang bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang pula, perang pertama setelah Nabi berhijrah. Akhirnya dia gugur dan dia syahid di dalam perang Badar. Umair bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan tengok antara lain sahabah di kalangan remaja yang menunjukkan potensi yang kuat. Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Samurah bin Jundub, dia menyertai perang Uhud. Perang Uhud tuan-tuan. Dan perang Uhud yang dia sertai ini, masa tu umur dia 15 tahun lebih kurang.
dengan para sahabat yang patut-patutnya pi tu dengan beberapa ribu orang, tetapi akhirnya patah balik. Ada sebahagian dihasut oleh sebahagian munafik. Tapi Samurah bin Jundub, dia pertahankan prinsip dia. Aku dah mula melangkah, tak akan patah balik. Tuan-tuan tengok betapa nilai kuat bukan hanya badan, tubuh, tetapi mereka juga kuat jiwa. Allah Ta'ala sayang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tengok juga antara sahabat yang lain, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, ketika mana dia sertai juga perang Uhud bersama dengan Samurah bin Jundub. Tuan-tuan tahu berapa banyak badan dia kena tetap kerana menghalang Nabi daripada kena tembus daripada senjata-senjata kafir. Beberapa jari dia putus. Ni, yang nama dia Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu bila jumpa Talhah, dia kata, ya Talhah bin Ubaidillah, wajabat lakal jinan. Wahai Talhah bin Ubaidillah, wajabat, maksudnya layaklah hang masuk dalam syurga. Wabuwital maha al-ainan, hang sebenarnya telah menempah satu tempat yang di dalamnya terpancar air daripada syurga. Subhanallah. Tuan-tuan, dia ni meninggal lebih-lebih kurang umur 64 tahun. Masa tu 36 Hijriah. Bila para sahabat memandikan jenazah dia, tuan-tuan, punya banyak kesan tetakan perang pada tubuh dia. Tapi dia tetap kuat. Ni Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Baik. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ni juga, tuan-tuan, kita boleh ambil pedoman. Iman kadang-kadang dia naik dan iman kadang-kadang dia menurun. Sebab tu, tuan-tuan, apabila kita belajar berkaitan dengan ilmu tauhid, ada satu bab namanya al-iman yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan iman berkurang. Ini berlaku kepada orang-orang yang semacam kita. Macam mana kita nak tahu iman bertambah berkurang? Kita akan tahu pasal diri kita. Ada kalanya kita malas sungguh-sungguh walaupun amalan tu kita rajin sebelumnya. Dan ada ketikanya kita rajin terlebih walaupun ada hari ketika mana kita malas. Iman bertambah dan iman berkurang dalam hal melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kemudian penulis menyebut kekuatan di sini bukan terhad kepada kekuatan fizikal sahaja, tetapi ianya berubah daripada zaman ke zaman. Apatah lagi di zaman moden ini, kekuatan intelektual dan juga fikiran adalah diutamakan. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, satu benda yang kita tak boleh nak nafikan adalah kekuatan minda, kekuatan daya berfikir. Ini sangat penting hari ini. Macam mana satu-satu orang dia boleh lemah cara dia berfikir apabila dia tidak berhadap dengan masalah. Satu orang, tuan-tuan, bila fikiran dia sentiasa memikirkan tentang macam mana satu masalah dia nak selesai, ketika itulah perkembangan minda dia berkembang. Sebab itu daya kreatif dan kritis ni penting. Ni, kan kalau satu orang dia nak temu duga, tuan-tuan tahu, antara soalan-soalan temu duga, mesti soalannya ada unsur kreatif dan kritis. Kreatif satu hal, macam mana dia nak buat satu transformasi pada satu-satu benda. Kritis satu hal, macam mana solusi bahasa hari ini, macam mana jalan penyelesaian hari ini nak buat satu-satu benda.
Tuan-tuan, anak-anak muda lah ni berhadapan dengan temu duga, akan tanya macam mana daripada standard kritis nak menyelesaikan satu-satu benda. Menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya pemikiran, dan itulah kekuatan yang patut ada pada hari ini. Tuan-tuan tengok saja, siapa di kalangan empunya kedai yang mana-mana tempat duk ada, tuan-tuan tengok nama dah Speedmart. Tuan-tuan tahu Speedmart? Mana-mana ceruk dia ada. Tuan-tuan baca sejarah latar owner dia, hanya duduk di wheelchair. Tuan-tuan baca, dia duduk di wheelchair. Tapi tuan-tuan, mana tempat yang tak ada kedai dia? Tidak kurang seluruh Malaysia 100 lebih, hampir 200 Speedmart duk ada. Sedangkan dia duduk di wheelchair. Badan dia, tuan-tuan, tak mampu. Badan dia ni tak mampu, lemah. Tetapi dia menggunakan pemikiran dia macam mana nak bersaing, walaupun dia sendiri dikategorikan sebagai orang kelainan upaya ataupun OKU. Tuan-tuan tengok betapa hebatnya pemikiran dan minda yang kreatif dan juga kritis. Demikian Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, setelah pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun lebih kurang. Apa pembaharuan yang Umar buat? Ni, tuan-tuan, Umar bukan sahaja kuat fizikal, tetapi minda dia kuat. Demikian juga para khalifah yang lain termasuk Abu Bakar. Tetapi ada kelebihan pada Umar Al-Khattab. Apa yang Umar buat? Umar buat mula membayar gaji kepada tentera-tentera untuk meluaskan empayar. Ini jasa Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jasa Umar Al-Khattab mula kemaskinikan macam mana pertahanan negara ketika itu di Madinah Al-Munawwarah. Ada gaji. Maksudnya kalau panggil anytime nak perang, mereka tak bimbang nak kerja pikai buah kurma ke. Pasal apa? Mereka ada gaji. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini Umar Al-Khattab. Sebab itu kekuatan minda kita, tuan-tuan, mesti kita asah daripada satu ke satu tahap. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, hari ni di budak-budak kita ni ada satu selibus soalan mesti ada unsur KBAT, KBAT. Berasaskan tinggi, kemahiran berfikir asas tinggi, aras tinggi. Pasal apa ni? Untuk memastikan minda sentiasa berjalan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Satu hal, kalau kita tengok dan perhati hadis ni, mukmin ataupun orang-orang yang beriman ni rupa-rupanya ada beza daripada sudut kebaikan-kebaikan yang dia buat dan kecenderungan dia. Tuan-tuan, contoh apa? Ada orang yang dia cenderung baca Quran lebih, tapi puasa dia susah sikit. Ada orang yang lebih cenderung puasa dia rajin, tetapi hak bangun malam untuk tunaikan solat sunat, bukan dia tak rajin, hak ni dia malas sikit. Ada orang yang baca Quran tak berapa nak rajin, baca juga, tetapi hak sedekah, infak, wakaf, hak ni dia ke depan dulu. Kerana itu tuan-tuan, kata Al-Imam Malik rahimahullah, manusia ini diberikan ruang ketaatan sebagaimana manusia diberikan ruang rezeki yang berbeza-beza. Sebab itu antara satu mukmin dengan mukmin yang lain, kedudukannya berbeza di sisi Allah Ta'ala. Para ulama membahagikan kedudukan mukmin dengan mukmin yang lain sekurang-kurangnya ada 3 peringkat. Ada 3 peringkat. Ni nak habaq kata mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Baik. Tuan-tuan, apa peringkat mukmin yang baik ni, tuan-tuan? Peringkat yang pertama ialah mukmin as-sabiquna bil khairat. Mukmin hak jenis berlumba nak buat kebaikan. Acik datang saja yang namanya kebaikan, kalau boleh
dia orang yang pertama nak buat. As-sabiqun, dia ni bergegas, dia ni bersegera nak buat kebaikan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ni mukmin hak jenis pertama. Yang ni kualiti A. Tuan-tuan tengok antara contoh ialah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam perang Hunain, kata Nabi, siapa yang sediakan sekian perbelanjaan dan pembiayaan, maka baginya syurga. Tuan-tuan, Uthman radhiyallahu anhu bawa reta dia biayai perang tersebut. Tuan-tuan tengok Uthman radhiyallahu anhu ketika mana Nabi habar, siapa yang dapat wakaf ini telaga, maka dia mendapat syurga. Maka Uthman membayar keseluruhan nilai harga kepada Yahudi untuk membeli telaga dan akhirnya memberi secara percuma kepada kaum muslimin. Siapa dia? Uthman bin Affan. As-sabiquna bil khairat. Mudah-mudahan kalau kita tak macam Uthman dan lain-lain, sekurang-kurangnya kita menyusuli mereka. Allahu Akbar. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Ada satu orang kaya, tuan-tuan. Kaya. Kira kaya, tuan-tuan. Baru ni satu kawan saya pergi jumpa. Cerita ni, tuan-tuan, kawan atas kawan. Jadi kawan ni cerita dengan saya. Kawan dia tu kaya jutawan, tuan-tuan, jutawan. Saja dia tanya, hang ni kemampuan hang berbelanja sehari dengan harta yang hang ada lah ni berapa? Soalan tu kalau tanya kita, tuan-tuan, terlentang kita. Kemampuan kita berbelanja sehari berapa? Barangkali 100, 200, barangkali 1000 sehari. Hak orang kaya ni, tuan-tuan, dia kata, setakat hari ni Allah bagi lebih sikit, aku mampu berbelanja sehari tak kurang 300,000. Sehari, tuan-tuan. Tuan-tuan bayang 3 hari. Tuan-tuan bayang sebulan. Tuan-tuan bayang harta duduk berapa? Tapi tuan-tuan, punya bagus Pak Long ni. Dia biayai orang-orang kampung dia yang susah. Anak-anak tempatan yang susah nak mengaji, tak ada duit nak masuk universiti. Tuan-tuan, dia beli tanah-tanah hak yang mana orang tak mau, dia bangunkan sawit sampai ada 1000 ekar. Dia panggil kawan-kawan dia yang tak ada kerja sebab PKP kena buang tu, mai kerja dengan dia. Dia bayar gaji, dia bagi kereta, dia bagi lori. Hang yang penting 1000 ekar tanah aku ni elok. Tuan-tuan tahu berapa pendapatan dia? Sawit ni, tuan-tuan, dia kira macam mana? Dia kira sebulan sekali ke sebulan 2 kali? Saya tak ada sawit, tak tahu. Tapi kata haji ni, tuan-tuan, dia kata, ustaz nak tahu, punya kaya dia, sekali kutip sawit, tuan-tuan, 1 juta. Tu dia. Itu baru satu sumber. Dia ni jenis offshore, tuan-tuan, cari gali. Ada pula kilang nak buat skru hak besar 10 kilo tu, skru ni, yang mana Taiwan duk ambil dengan dia, Amerika duk ambil dengan dia. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kaya sungguh. Tetapi kayanya fastabiqul khairat. Dia dengar mana saja ada ruang untuk dia buat baik. Ni, hang tolong bagi nama aku nak buh kat dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Tapi cukup sempoi. Orang ni cukup sempoi. Kata kawan ni lah, saya pun tak kenal, tuan-tuan. Kok lah sesekali jumpa, kok nak pergi mana hotel 5 bintang kandak, hang pergi beli nasi bungkus mana-mana, jom kita makan di kebun lah. Allah, sempoi, tuan-tuan, sempoi. Ni sempoi punya orang. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. 300,000 satu hari perbelanjaan dia mampu. Tuan-tuan, dalam masjid ni barangkali ada. Barangkali ada. Baik, hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Mukmin yang kedua siapa dia? Mukmin yang kedua disebut sebagai golongan muqtasidun. Qasad, muqtasidun. Siapa dia muqtasidun ni?
yakni golongan pertengahan. Apa yang dikatakan mukmin pertengahan? Mukmin pertengahan ni dia pulun buat benda yang wajib, dalam masa yang sama dia tinggai sejauh-jauhnya semampu mungkin benda-benda yang haram. Benda yang sunat ni, Allah, malas sungguh lah. Hang nak puasa sunat 10 Muharram, silakan lah. Tapi kalau hang mau apa-apa, nak buka puasa, hang habaq kat aku. Tak banyak, sikit aku bagi. Hak jenis ni. Lepas solat fardu, kok dia nak bangkit, solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah, lepas tu bangkit pula 1 rakaat witir. Hak ni aku malas, hak ni aku serabut perut lah. Dia bukan tak mau, tapi dia buat yang wajib, dia pulun. Yang haram ni tuan-tuan, dia tinggal sejauh-jauhnya. Tuan-tuan, hari ni nak cari yang kedua ni pun jenuh. Dan mudah-mudahan tuan-tuan di kalangan yang pertama, dan mudah-mudahan juga kita juga di kalangan yang kedua. Muqtasidun. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Manakala golongan yang ketiga disebut di dalam Al-Quran juga, az-zalimuna li anfusihim, zalim pada diri sendiri. Macam mana yang dikatakan zalim pada diri sendiri ni? Ada kalanya dia pulun buat benda-benda yang baik, ada kalanya dia lemah, dia tinggai habis, akhirnya dia rebah pada melakukan mungkar dan maksiat. Sedar balik, kemudian dia minta ampun, dia buat baik, ada kalanya dia jatuh lagi ke lembah yang sama. Ini siapa ni? Az-zalimuna li anfusihim. Mukmin yang dia kadang-kala dia zalim pada diri dia sendiri. Satu tabi'in nama dia Ahnaf bin Qais rahimahullah. Perangai Ahnaf bin Qais bila dia baca Quran, dia akan kata, ni Tuhan kata ke aku. Terbit ayat mata dia. Siapa dia? Ahnaf bin Qais. Dia ni meninggal tahun 72 Hijrah. Dia ni sempat hidup dengan Nabi, tapi dia tak sempat jumpa Nabi, maka dia bukan sahabah Nabi. Syarat nak jadi sahabah Nabi antaranya ialah mesti jumpa Nabi walaupun tak nampak. Kadang-kadang ada orang buta tapi dia jumpa Nabi. Syarat pertama lulus. Ahnaf bin Qais, walaupun Nabi duk hidup, dia pun duk hidup, tapi dia tak ada nak pergi jumpa Nabi. Satu. Syarat nak jadi sahabah Nabi yang kedua, dia mesti Islam pada zaman Nabi hidup. Dan syarat yang ketiga, dia juga mati di dalam agama Islam. Ni 3 syarat. 3 syarat ni menyatakan dia ni bergelar sebagai seorang sahabah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ditakdirkan mimpi malam ni jumpa Nabi, esok buat pengumuman macam almarhum Mat Kilau. Lepas sembahyang Jumaat, tuan-tuan tahu Mat Kilau kan dia umumkan lepas Jumaat yang diri dia tu Mat Kilau kan. Semua orang duk ambil tahu pasal Mat Kilau lepas cerita viral kan. Bagusnya tu, cerita semangat. Katalah tuan-tuan mimpi malam tu jumpa Nabi. Tuan-tuan lepas khatib turun, habis baca doa amin, tuan-tuan saya nak buat pengumuman sikit. Saya malam tadi mimpi jumpa Nabi. Saya adalah sahabah Nabi. Mulai daripada hari ini, hujung nama saya tuan-tuan kena sebut radhiyallahu anhu. Ponggah tuan-tuan, ponggah. Kita balik pada asal disiplin macam mana nak jadi sahabah tadi. Mimpi dikira ke tak? Tidak. Pasal apa mimpi tak dikira? Kerana dia tidak berjumpa Nabi secara langsung. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Ahnaf bin Qais rahimahullah ni dia sama macam Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dia sempat hidup sama dengan Nabi, tapi bila dia pergi Madinah, kata Aisyah, baginda Nabi tak ada, dia ada urusan, sebagai riwayat kata perang. Maka Uwais Al-Qarni balik semula ke Yaman. Dia tak dan jumpa Nabi, maka dia bukan sahabah Nabi, dia tabi'in. Tabi'in ni siapa? Tabi'in ni adalah golongan yang sempat berjumpa dengan para sahabah Nabi, mengambil ilmu dengan mereka,
dan mereka itu Islam dan mereka mati di dalam Islam. Ini tabi'in. Demikian tabi'in dan lain-lain. Tuan-tuan, Ahnaf bin Qais satu hari dia baca surah At-Taubah. Sehinggalah dia berjumpa kepada ayat yang ke-102. Dia baca, wa akharuna tarafu bi dzunubihim khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'a asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dia baca tu tuan-tuan, dia menangis. Dia kata, Allah kata ke akulah dalam ayat ni yang Allah nak maksudkan. Tuan-tuan, apa maksud dalam ayat ni? Sebahagian daripada mereka ada yang mengakui dosa-dosa. Mereka itu mencampur adukkan amalan yang baik dan ada kalanya melakukan amalan yang sebaliknya, yakni amalan maksiat. Mudah-mudahan Allah kata, Allah terima taubat mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Dia teriak. Tuan-tuan, itulah sikap yang patut ada pada kita saat kita membaca Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, ada satu orang ditulis dalam media sosial. Satu hari dia keluar dengan satu selebriti, kalau saya boleh sebut nama dengan izin, Nilofa ke apa. Setiap hari tuan-tuan, kod mana pun dia akan ambil masa baca Quran satu hari, dia juga baca terjemahan dan tadabbur Quran. Ni kawan ni cerita, kalau tak ada masa sangat nak pergi satu tempat kerja yang dah ada tugas, tak dan dia berhenti sat. Lampu syarat, lampu signal belah kiri, berhenti sat, baca 2-3 baris sampai tahap tu. Subhanallah, manusia. Itu satu orang yang kita kenal ya. Tuan-tuan tahu ayat 102 daripada surah At-Taubah tadi, antara lain Al-Imam Ibn Katsir menyebut Allah turunkan antara sebabnya ialah peristiwa Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Siapa dia Abu Lubabah ni? Tuan-tuan, Abu Lubabah ni adalah satu sahabat yang di kalangan Bani kaum Quraizah Yahudi minta dia ni mai. Pasal mereka ni khianat dengan Nabi, Nabi perangi, akhirnya mereka kalah. Mereka terkepung di kampung. Satu kampung tu Bani Quraizah. Mereka kata, boleh tak kami berunding, tapi kami nak berunding dengan satu nama yang kami seronok. Siapa dia? Abu Lubabah. Nabi setuju, Nabi hantar Abu Lubabah. Bila Abu Lubabah pi ke kampung ni, Abu Lubabah kata, apa yang hampa mau lagi? Kata mereka, kami nak serah diri ke tak? Apa kata Abu Lubabah? Hampa kena serah diri. Sambil dia kata serah diri tu, dia buat isyarat macam orang hari ni lah. Ini tu. Dia bila buat macam ni, dia teringat, lah pasal apa aku buat? Dia kata seolah-olah macam dia bocorkan rahsia Nabi SAW. Dia tak seronok. Dia rasa badan dia semacam. Akhirnya dia balik, dia habaq kat isteri dia, hampa nak cari aku, hampa cari aku di masjid Nabi. Aku nak ikat diri aku. Yang boleh untuk lepaskan tambat aku, Nabi. Dan aku hanya boleh lepas ketika mana salat. Tuan-tuan, berselanglah sehari 2 hari. Kata Nabi apabila sampai berita tu kepada baginda, kata Nabi, pasal apa hang buat macam ni? Kalau hang jumpa terus aku pun maafkan. Tapi hang dah buat bertindak macam ni, kita tunggu apa keputusan Allah Ta'ala. Berselang sehari, berselang 2 hari, berselang 3 hari. Sebagai riwayat kata 6 hari, sebagai riwayat kata 7 hari. Maka turunlah surah At-Taubah ayat 102. Ayat ni membawa berita gembira kepada Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, setiap kali Abu Lubabah jumpa ayat ni, bila dia baca, dia menangis. Dia terkenang. Ada kalanya dia taat, ada kalanya dia berdosa. Tuan-tuan, dia rasa macam tu sedangkan dia sahabat Nabi. Subhanallah.
Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi mukmin secara kesimpulannya dia ada 3 kelompok. Pertama ialah as-sabiquna bil khairat, yakni yang bergegas bersegera melakukan kebaikan. Yang kedua golongan pertengahan al-muqtasidun, manakala yang ketiga ialah az-zalimuna li anfusihim. Dan kedudukan kita di sisi Allah ni berbeza-beza. Allah Ta'ala sebut, ini tambahan dalam surah Al-Ahqaf ayat 19, walikullin darajatum mimma amilu, dan setiap manusia mukmin itu ada kedudukan-kedudukan berdasarkan apa yang mereka buat. Maksudnya ada orang ni rajin hak ni, barangkali kedudukan dia di sisi Allah tinggi berbanding dengan satu orang. Baik, sikit lagi 1 minit 2 minit yang terakhir. Tuan-tuan tengok pada baris nombor 2 hujung. Wa in asabaka syai'un fala taqul. Kalaulah hampa kena dengan satu-satu musibah, jangan cakap macam ni. Lau anni fa'altu kaza wa kaza kana kaza wa kaza. Kalaulah begini, kalaulah begini. Persoalan dia ialah kalau. Tuan-tuan, sikit 1 minit 2 minit. Masa bila kita tak boleh cakap kalau? Masa bila boleh kita cakap kalau? Kalaulah aku tahu macam ni, aku tak tolong dia ni. Contoh. Dalam bahasa lain, andai. Andai pun boleh, kalau pun boleh. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Di sisi Imam An-Nawawi rahimahullah, perkataan kalau tidak dibenarkan atau dilarang untuk kita tutur dan sebut apabila kita tak puas hati dengan musibah ketentuan yang Allah Ta'ala berikan. Contoh, tuan-tuan. Katalah tuan-tuan kita naik mutu, kemudian mutu kita tu tak tahu macam mana masuk longkang kecil. Akhirnya dia punya rim tu bengkok. Aku tak puas hati betul lah. Kalaulah aku tak jalan kok ni, aku jalan kok tu, tentu tak berlaku. Benda yang dah berlaku dalam konteks musibah, kata Al-Imam An-Nawawi, tak boleh kita lapik dengan perkataan kalau. Jelas tuan? Jelas tak? Tuan-tuan boleh tengok antara lain di dalam surah Ali Imran ayat 156. Bila sebahagian kaum muslimin pergi perang, di kalangan kaum-kaum munafik yang tinggal di Madinah, mereka kata apa? Laukanu indana ma matu wa ma qutilu. Kalaulah mereka ni tinggal dengan kita, taklah mereka ni luka, taklah mereka ni mati dan terbunuh. Liyaj'alallahu zalika hasratan fi qulubihim. Rupa-rupanya perkataan mereka tu jadi kerugian dalam jantung hati mereka. Nampak tak? Benda-benda yang dah lepas, yang Allah turunkan ujian, jangan lapik dengan kalau. Habis tu, kalau ni masa bila kita boleh bercakap ni? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, antara yang dibolehkan dalam bentuk cita-cita, keinginan dan impian. Kalaulah aku boleh macam dia, baik, rajin sedekah. Kalaulah aku boleh macam dia, kaya, banyak benda aku boleh buat. Nampak tak? Kalau yang berbentuk impian, satu. Lagi, kalau yang berunsurkan penyesalan. Allahu Akbar. Kalaulah aku tak buat benda ni, tentulah aku selamat. Kalaulah aku tak jadi hak dulu-dulu ni, benda-benda yang biadab dengan, contohnya dengan mak ayah aku ni, tentulah ni aku bahagia dan aku berkat. Kalau yang berunsur penyesalan. Kalau ni, maka ia boleh digunakan. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang, kita akan baca hadis yang ke-82 berkaitan dengan kenali diri sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.